Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mula perjalanan kita pada hari ini, insya-Allah kita akan buat bacaan doa. Ustaz akan baca doa dan kamu just aminkan saja ya. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan masuk tajuk yang baru. Kalau hari Isnin minggu lepas kita telah belajar tentang Islam sebagai agama fitrah, tapi pada hari ini kita akan masuk bab akidah di bawah tajuk yang baru, iaitu akidah Islam. Di bawah tajuk akidah Islam ni kita akan sentuh tentang akidah yang terdapat di Malaysia. Kita tahu kita adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam slide yang sebelum ni Ustaz dah sebutkan, ada 73 golongan. Ada akhir zaman nanti akan ada satu golongan yang terselamat. Maka lagi 72 golongan lagi tidak terselamat, sebab salah satu faktornya adalah seperti yang kamu lihat pada gambar slide kita pada hari ini, iaitu mungkin mereka telah masuk ajaran sesat, dan mungkin juga mereka ada masuk fahaman sepertinya Syiah, di mana Syiah ini kita tahu dia ekstremis kepada satu pemahaman, dan ataupun berlaku benda-benda yang syirik, benda-benda syirik, umpamanya seperti kamu lihat gambar di sebelah kanan, kita bayar RM400 boleh hapus dosa. Kalau betul lah hadis begitu di Malaysia ini, maka kamu kesedar itu adalah perkara-perkara khurafat dan telah melanggar akidah Islam kita. Okey, baik. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, objektif pembelajaran kita dapat menyatakan maksud akidah. Di akhir pembelajaran kamu boleh tahu apa itu akidah dan apa itu akidah yang sebenar. Okey. Objektif yang kedua adalah menyatakan sumber akidah Islam. Adalah akidah pun kita ada sumber. Bukanlah kita mempercayai Allah, mengimani Allah itu dengan kosong. Kita ada kitab Al-Quran, kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benda-benda lain yang kita akan perhalusi sekejap lagi. Objektif yang ketiga membezakan antara akidah yang benar dan salah. Objektif keempat menerangkan kepentingan akidah dalam kehidupan. Kenapa perlu kita berakidah dalam kehidupan? Tak bolehlah hidup tanpa akidah, mesti ada akidah. Kita ada satu tempat yang berpaut, iaitu pada tali Allah. Okay? Objektif yang kelima menguraikan hujah bahawa Islam adalah agama yang benar. Okay? Jadi di akhir pelajaran, insyaAllah objektif 1 hingga 5 insyaAllah kita akan tercapai. Bila kita fokus betul-betul, insyaAllah kamu akan dapat. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat akidah Islam. Okay? Sebelum kita belajar tentang akidah Islam itu, Ustaz nak tekankan, akidah ini sebenarnya sudah lahir daripada dalam kandungan rahim mak kita lagi. Kalau ikutkan mak ayah kita Islam, kalau andai kata bukan mak ayah kita awalnya bukan Islam, mungkin di tengah jalan mereka mendapat hidayah semua tu, tapi itu disebabkan akidah. Sebab apa? Akidah ini kita akan kembali kepada fitrah, iaitu mencari identiti kita. Dengan agama lah, dengan akidah lah kita boleh tahu identiti kita dan kita boleh bawa diri kita macam mana. Macam kita umat Islam, orang yang beragama Islam, kita mempercayai benda-benda keimanan walaupun benda-benda itu gaib. Seperti yang terdapat dalam rukun iman. Beriman kepada hari akhirat, beriman pada hari kiamat, malaikat, rasul, Allah dan sebagainya kan. Contohnya macam kita percaya ada syurga dan neraka, ada titian sirat. Seperti gambar belah kiri itu adalah gambaran. Titian sirat. Terus mungkin kita pergi ke syurga, bawah mungkin ada di neraka. Kita mengimani benda itu memang akan berlaku. Begitu juga dengan sedekah. Benda ni kita beriman, kita percaya. Kalau konsep sedekah ni, walaupun kita tak nampak ganjaran yang Allah nak beri pada kita, Allah kata apa? Dengan satu sedekah akan tumbuh lagi 10 kebaikan, 10 lagi cambahan rezeki di akhirat. Maksudnya konsep sedekah, bagi satu cambah 10, bagi satu cambah 10 lagi. Hebat konsep bersedekah ni. Dan begitu juga Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kita tahu Al-Quran ni adalah mukjizat daripada Allah. Kita beriman benda-benda itu, kita baca, kita amalkan, moga-moga ia menjadi syafaat kepada kita. Okey. Seterusnya,
Akidah Islam ni bermaksud ikatan ataupun sebulan dari sudut bahasa. Maksudnya dia berkait rapat dan memerlukan antara satu sama lain. Ibarat manusia bergantung kepada Allah dan Allah juga dia tak perlu bergantung kepada siapa, tapi makhluk, tak kisahlah makhluk itu insan ke manusia, pokok, haiwan, binatang semua bergantung kepada Allah. Bahkan jin dan syaitan iblis pun bergantung pada Allah pada asalnya. Seterusnya istilah ialah keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun-rukun iman dan perkara-perkara gaib. Maksudnya dalam Islam ini ya ada setengah-setengah bentuk fizikal kita nampak ibadah kita solat, puasa, zakat, bentuk itu bentuk secara fizikal kita nampak, kita akui itu adalah ibadah. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan akidah sebab kebanyakan ni soalan akidah ini, isu akidah ni berkaitan satu benda yang kita tak nampak Benda itu abstrak, kita tak nampak mana dosa dan pahala, syurga dan neraka, malaikat dan jin tapi mungkin ada manusia berkelebihan, Allah buka hijab dia, ada sixth sense, mungkin dia nampak makhluk-makhluk yang lain, tapi setakat makhluk yang lain je lah syurga dan neraka tak nampak, pahala dan dosa tak nampak. Dan ustaz percaya kalau ada hijab manusia ni Allah bukakan boleh nampak syurga dan neraka, pahala dan dosa, jin, syaitan dan iblis, ustaz percaya tak ada satu manusia dalam dunia ini, bahkan di mana-mana sekalipun sudut cakrawala, takkan ada siapa yang akan buat dosa sebab dia tahu apa yang dia buat selama ni salah dan tidak bermanfaat. Okey, baik. Seterusnya dalam akidah Islam juga kita kena berpegang kepada tali Allah iaitu simpulan tali daripada Allah, pertolongan Allah. Allah kata apa? Nak minta tolong dengan aku boleh, tapi dengan perintah aku. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah larang. Contohnya kita wajib berpegang dengan akidah yang benar bersumber Al-Quran dan hadis. Allah suruh baca Al-Quran, apa-apa saja masalah, boleh rujuk Al-Quran, boleh rujuk hadis dan sebagainya kan. Tapi kenapa ada segelintir manusia yang masih tergelincir daripada jalan yang sebenar, melakukan benda-benda yang khurafat. Contohnya ajaran sesat, percaya pada benda-benda yang tahyul, instead of berdoa dengan Allah kan, bentar sejadah doa Allah, ya Allah Tuhan aku, tolong aku. Tapi ada juga segelintir manusia yang khurafat, pergi pokok-pokok besar, puja. Minta nombor ekor, minta pertolongan dan sebagainya. Kenapa yang benda itu berlaku? Okay. Seterusnya kita lihat, kita perlu sentiasa berhati-hati agar tidak terpesong ke arah akidah yang salah. Nampak Kadang manusia ni, bila dia mohon pada Allah, tapi pertolongan yang dia mohon itu tak dapat on the spot, tak dapat waktu itu juga, dan dia mula beralih arah kepada zat-zat yang lain. Padahal zat-zat yang lain pun seperti pokok besar, matahari, bulan, bintang pun adalah tercipta daripada Allah. Atas izin Allah benda itu ada kan. Kenapa minta pada makhluk juga? Mintalah pada Allah yang maha mencipta. Al-Khulqu, yang maha menjadikan, yang maha mencipta. Seterusnya kita perlu sentiasa berdoa agar ditetapkan hati dan iman. Itu boleh pentinglah dalam akidah Islam. Okay. Seterusnya kita pergi lebih dalam lagi, iaitu kenapa kita perlu tekan akidah? Akidah ni bermain dengan hati kan, Ustaz cakap kan, bermain dengan hati, benda-benda yang abstrak. Tapi sebagai orang yang beragama Islam, kita yakin adanya Allah, Nabi dan Rasul dan benda-benda perkara gaib. Kita kena terima apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, semoga agar tidak terpesong akidah. Dalam Al-Quran dan hadis banyak menceritakan benda-benda berkaitan dengan akidah, sepertinya Nabi naik ke langit Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Cerita Nabi Adam AS turunkan daripada syurga semua. Itu semua benda abstrak. Kita tak boleh bayangkan. Kita tahu syurga tu macam mana. Nabi naik ke langit melalui buraq. Binatang tuangan buraq. Kita tak boleh bayangkan macam mana. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman, kita yakin benda itu, peristiwa itu benar-benar berlaku. Ketika mana Nabi dibelah dadanya, sebelum naik peristiwa Mi'raj, dibelah dadanya sebanyak 2 kali pada waktu kecil, dan sebelum pergi naik angkat ke langit, dibelah hati, dibasuhkan hatinya dengan air zam-zam. Benda itu berlaku. Ataupun peristiwa di mana bulan dibelah, Nabi belah bulan. Benda itu berlaku. Mujizat-mujizat pada Nabi dahulu adalah benda yang abstrak, di luar kemampuan manusia, tapi atas izin Allah, benda itu berlaku. Okay. Seterusnya, akidah yang salah bermula dari kepercayaan dan amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Ini betul lah. Apa-apa sahaja yang menyekutukan Allah, kamu nampak benda tu, tak kisahlah berada di peringkat masyarakat ke ataupun di sekolah, kamu nampak antara kawan-kawan kita ni melakukan benda-benda yang khurafat. Sebagai contoh kan, apa benda contoh yang benda khurafat? Macam tilik nasib. Tilik nasib, tengok tapak tangan, ada garisan di tapak tangan, dia kata, oh kamu ni bulan minggu depan akan dapat bonus durian runtuh ni, mungkin dapat duit, bernilai duit semua ni. Itu khurafat lah. Sebab yang memberi rezeki Allah, bukan garisan tapak tangan.
Apatah lagi kalau kamu lihat pada horoskop, Ustaz percaya kamu sendiri ada tengok horoskop. Horoskop ni apa? Yang ada Aries, dia ada sensor dan sebagainya tu, ikut bulan kan. Bulan Januari ni apa? Bulan Februari apa? Mac apa kan? Dia kata bulan Mac ni adalah orang ini adalah pemalu, orang itu adalah seorang yang baik, dia seorang ketua dan sebagainya kan. Kalau kita dengar dan baca boleh, tapi jangan percaya. Sebab ketentuan setiap makhluk itu adalah datangnya daripada Allah. Allah yang tentukan, bukan bulan ataupun bintang yang menentukan. Lagi-lagi dia merujuk pada bintang, horoskop tu kan. Dan Ustaz kan, kalau tengok horoskop Ustaz khabar, Ustaz baca. Tapi percaya Ustaz percaya, tak percaya sebab apa? Kebanyakan ayat-ayat yang berada di dalam horoskop itu adalah ayat yang memang merujuk kepada manusia. Dia seorang pemalu, dia adalah seorang ketua. Sebab apa? Manusia boleh jadi pemalu, boleh jadi ketua, boleh jadi dia adalah seorang garang, boleh jadi seorang yang santai, penyabar. Apa yang diramal oleh horoskop tu adalah sifat manusia. Semua manusia ada. Cuma yang membezakannya mungkin manusia macam Ustaz lebih kepada macam bentuk mengajar. Dia ada gaya mengajar. Kamu mungkin tak ada gaya mengajar, tapi kalau diminta kamu mengajar, kamu boleh tak? Boleh. Dengan syarat benda tu kita ada teknik lah untuk mengajar kan. Maknanya semua orang boleh jadi mengajar, semua orang boleh jadi ulama, engineer ke apa ke, semua boleh. Maknanya bukan berdasarkan bulan dan bintang untuk mengetahui peribadi seseorang itu. Okey. Seterusnya, antara ciri akidah yang benar dan salah. Ini Ustaz tunjukkan dari sudut aspek, 4 aspek, iaitu kepercayaan, sumber, batasan dan amalan. Akidah yang benar dari sudut aspek kepercayaan, dia percaya pada kewujudan Allah, keesaan Allah yang mentadbir bumi dan kekuasaan Allah. Kalau kita percaya tentang kejadian bulan dan bintang yang Allah tentukan, matahari berada di tempatnya dan planet-planet lain mengelilingi matahari itu adalah kuasa Allah, maka kita sedang beriman kepada Allah. Bahkan orang yang punya akidah yang salah, dia nafi tentang bulan dan bintang. Dia kata, ini bukan Allah cipta ni, daripada zaman Nabi Adam, daripada sebelum Adam lahir pun benda ni dah ada kan. Ataupun kata manusia ni, bukan ada kuasa Allah yang menjadikan manusia. Itu antara persenyawaan antara lelaki dan perempuan. Jadilah manusia, bukan kuasa Allah. Ada manusia yang punya akidah yang salah. Dan yang terbaru pun dalam tempoh 10 tahun yang lepas, ada satu agama baru, bukan fahaman, agama baru yang dicipta sendiri. Agama itu dicipta oleh manusia, bernama Scientology. Scientology ni, dia menganggap manusia ni sebenarnya fitrahnya adalah daripada haiwan. Ada fahaman kata kita ni asal cipta daripada beruk, daripada orang hutan, daripada monyet, ada sampai tahap itu kita ni ada evolusi daripada binatang-binatang sebegitu. Bahkan kita tahu dalam Al-Quran tulis kita asalnya datang daripada tanah. Tanah itu diciptakan daripada Adam AS dan seterusnya beranak pinak sampailah kita pada umat Islam pada akhir zaman ini. Dia tak cakap pun kita datang daripada monyet. Sebab itu ada fahaman-fahaman yang salah. Scientology beranggapan kita ni datang daripada angkasa lepas. Kita adalah seorang alien yang tercampak di muka bumi ini dan tak dapat balik ke planet kita semula. Itu mengarutlah akidah yang salah. Seterusnya dari sudut sumber, mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan hadis, itu adalah kepercayaan kita. Tapi orang yang tak percaya, dia akan mengamalkan kepercayaan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya saya cakap tadi lah, sembah pokok, sembah bulan dan bintang, sembah zaman dulu kan, sembah benda-benda yang takjub, bulan, bintang, matahari, air, laut. Sebab benda tu macam emas, macam satu benda yang hebat kan, ombak mengalir, hebat ombak ni, aku pergi puja lah, tahu dia boleh tolong aku kan, spirit-spirit, benda-benda macam ni. Itu adalah akidah yang salah, yang syirik kepada Allah. Seterusnya, batasan mentauhidkan Allah SWT bagi akidah yang benar, dan mensyirikkan Allah bagi akidah yang salah. Ingat jangan sekali mensyirikkan Allah. Jangan bergantung kepada manusia ataupun makhluk untuk dapatkan sesuatu. Contohnya macam-macam lah kita syirik Allah. Kita percaya Allah bagi rezeki, tapi kenapa main judi? Pergi judi nak minta nombor ekor dan sebagainya. Itu adalah syirik Allah lah, sebab dia tak percaya Allah bagi rezeki. Kenapa nak main judi? Bahkan judi itu adalah haram di sisi agama. Walaupun nak cakap yang probability kebarangkalian untuk dapat jackpot tu adalah sangat-sangat sukar, sangat-sangat tipis. Tapi tetap orang menjudi nak dapatkan bertuahnya dengan tak usaha, setakat beli nombor nak dapat duit banyak. Tak boleh lah. Nak duit banyak, nak kaya, kita kena usaha apa-apa cara. Tapi apa cara tu biarlah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, hadis, cara yang halal, cara yang baik, bukan main judi.
Seterusnya amalan adalah melakukan amalan yang selari dengan akidah Islam. Apa-apa saja Allah perintahkan kita kena ikut. Dan seterusnya melakukan amalan yang bercanggah dengan akidah Islam bagi akidah yang salah. Contoh, orang suruh solat 5 waktu, kamu solat 2 waktu. Puasa pada bulan Ramadan 33 malam, kamu puasa bulan Syawal. Syawal tentulah kita nak raya kan. Kenapa kamu nak kena puasa? Itu melanggar akidah lah. Maksudnya memandai-mandai membuat agama sendiri. Walaupun Allah perintah sebegini, kamu buat yang lain. Okay? Seterusnya adalah Islam agama sebenar. Okay, sifat agama Islam ini adalah sangat sesuai dengan manusia. Dengar manusia, bukan orang Islam. Manusia. Tak kisahlah dia orang Mongolia ke Kazakhstan, ke Pakistan, ke Sudan, ke Amerika, ke Eropah Barat dan sebagainya. Walaupun berada di mana kita berada di bumi Allah, sangat sesuai dengan manusia. Sebab dia adalah fitrah. Agama fitrah. Kebenaran Al-Quran tetap terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Allah bersumpah dalam Al-Quran bahawa Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah SWT daripada sebarang penyelewengan. Seperti mana berlaku dalam kitab Injil. Kitab Injil diturunkan daripada Nabi Isa kan. Kitab Injil adalah bahasa Al-Quran. Tapi bahasa sekarang orang panggil dia adalah Bible. Di mana Bible ni telah diubah suai. Ikut selera dan kehendak manusia. Ikut hawa nafsu manusia. Kalau ada Bible yang berada di pasaran sekarang ni adalah Bible yang telah diubah suai ikut cita rasa manusia. Bukan Bible yang sebenar, bukan kitab Injil yang sebenar. Telah diubah suai. Okay. Seterusnya mempunyai martabat yang tinggi kerana dia datang daripada zat daripada maha yang tinggi sebab Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang menulis kata-kata yang berhikmah di dalam Al-Quran. Segala penceritaan itu semua datang daripada ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Tak ada satu manusia pun yang mampu menceritakan macam mana keadaan syurga dan neraka seperti mana Allah ceritakan keadaan syurga dan neraka. Sebab Allah yang mencipta, Allah yang lebih mengetahui tentang pahala dan neraka jin, manusia dan zaman-zaman terdahulu. Hanya Allah saja yang mampu mengetahui segala ilmu yang apa yang ada dalam bumi ini. Okay? Seterusnya, ketinggian Islam dapat mengatasi ilmu dan kerja manusia. Dari segi Islam peradaban pun sebenarnya kita dulu adalah pernah satu bangsa, satu agama yang sangat-sangat berjaya. Tapi disebabkan sifat manusia situ adalah boros, tamak dan sebagainya, kita mengalami zaman kejatuhan. Islam dulu nak cakapnya, penyebaran Islam dakwah ni bersama Nabi Muhammad SAW, era kegemilangan Islam ni, kita pernah melalui dipanggil zaman kegemilangan emas. Hampir 2/3 dunia, nak cakap 2/3 dunia banyak tau. Banyak kawasan yang Islam telah jelajah dan pernah dakwah dan kita berjaya menguasai 2/3 dunia di bawah kerajaan beragama Islam. Tapi disebabkan beberapa faktor, sifat manusia, bukan Islam itu sendiri, sebab faktor manusia yang merosakkan nama Islam, mencemarkan Islam, maka Islam jatuh. Sehingga kini kita masih lagi dalam keadaan bangkit daripada kejatuhan. Okay. Seterusnya, antara kepentingan akidah dalam hidup Muslim. Kenapa kita perlu tekan ke akidah? Sebab akidah ni macam Ustaz cakap awal tadi adalah simpulan. Kalau simpulan ini terlerai, maka tiada lagi tempat berpaut dan kita akan hanyut. Ibarat macam sampan, kita kena ikat dekat jeti. Kalau sampan itu, ikatan itu dilepaskan, dibuka, takut bot itu ataupun sampan itu akan hanyut ikut arus air. Sekarang kalau kita ikut arus zaman sekarang, kita akan lari daripada akidah sebenar. Kamu tahu zaman sekarang ni penuh dengan penipuan, fitnah dan sebagainya, provokasi, kontroversi dan sebagainya. Kalau ikut arus, kita akan lalai, kita akan leka, kita akan tinggalkan Allah. Allah tak perlukan manusia sebagai bergantungan. Bahkan sebenarnya manusia yang perlukan Allah untuk bergantungan. Pegang tali Allah, jaga akidah kita. Moga-moga Allah jaga kita sampai akhir hayat. Okay. Antara kepentingan yang pertama adalah menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebab antara tujuannya adalah kita tahu apa yang kita ada di atas muka bumi ni, dari segi penciptaan, kelahiran dan sebagainya datang daripada Allah SWT. Okay. Seterusnya membentuk jati diri sebagai seorang yang Muslim yang sejati. Okay. Yang ketiga, benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Benda-benda inilah. Kadang-kadang, Ustaz percaya zaman sekarang, zaman moden mungkin dah kurang. Tapi zaman dulu, zaman atuk nenek moyang kita dulu, banyak jugalah berlaku benda-benda syirik. Sebagai contoh, kita banyak hutan. Di Malaysia pada satu ketika dulu, zaman dulu banyak hutan. Agak mustahil menggunakan tenaga manusia untuk membersihkan hutan. Untuk membersihkan hutan dan sebagainya, pokok besar-besar kan. Jadi tak nak Ustaz banyak dengan cerita orang zaman dulu ada meminta bantuan daripada makhluk yang lain, jin dan sebagainya, untuk teroka hutan. Teroka hutan, pokok, potok besar,
potong pokok besar dan sebagainya, tebang dan sebagainya, guna tolak tangan dia pokok dah boleh tumbang. Itu adalah bantuan-bantuan makhluk lain. Tapi kita kena faham minta bantuan dan memuji adalah dua benda yang berbeza. Kita percaya zat-zat pertolongan sebenarnya datang pada Allah, bukan datang pada makhluk. Contoh Ustaz kalau nak minta tolong kamu tolong Ustaz, adakah kamu akan puji Ustaz? Ustaz lah membantu aku, Ustaz lah penyelamat aku. Tak, penyelamat kita adalah Allah. Tapi sebagai seorang manusia, makhluk, kita boleh membantu yang lain. Tapi dalam sama jangan menyekutukan Allah. Seterusnya syarat sesuatu amalan diterima oleh Allah SWT, itu seperti akidah. Kita percaya apa sahaja kita lakukan semuanya untuk dapatkan keberkatan daripada Allah SWT. Dan seterusnya pintu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu kepentingan akidah. Sebab kita, matlamat kita, akhir hidup kita pun, matlamat akhir kita adalah syurga. Kita tak akan hidupkan kembali. Hidup kita ni one way life. Maksudnya kita hidup ini, masuk ke muka bumi ini, manifestasi kita di atas muka bumi, apa saja dugaan dan ujian kita, semuanya akan berakhir dengan kita akan masuk syurga. Allah duga kita dekat dunia sebab kita punya hadiah tu adalah syurga. Jadi untuk dapatkan syurga Allah ni, mahal lah dia punya bayaran dia. Apa yang berlaku kat dunia, kita kena sabar. Allah duga kita sabar. Sebab apa? Kejaran yang Allah bagi kita adalah syurga. Okey, yang seterusnya, ini adalah hujung-hujung slide. Untuk belajar kita hari ini, kesimpulan yang kita boleh buat, kita lihat gambar belah kiri. Usahlah berasa tenang dengan dosa-dosa yang engkau lakukan. Kita banyak dosa. Manusia ni adalah seorang berdosa. Hari-hari buat dosa. Mungkin ada yang kurang buat dosa, tapi nak cakap kurang dan banyak tu, nak cakap ada kesilapan manusia lakukan setiap hari. Ada sedar ataupun tidak. Kerana engkau tidak tahu adakah Allah ampunkan dosa itu ataupun tidak. Sebab tu mohon doa banyak, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab Allah pernah cakap, kalau engkau nak aku jaga hubungan dengan engkau, Allah dengan manusia, terlebih dahulu Allah kata apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kamu jaga hubungan Allah, kamu kena jaga hubungan dengan manusia. Hubungan manusia ni banyak. Mak ayah kita, cikgu-cikgu, adik-beradik, masyarakat, jiran, tetangga, kawan non-Muslim, itu adalah manusia. Selagi mana ada manusia di antara kalangan kita yang tidak berpuas hati pada kita, kita kena minta maaf. Minta maaf dulu lah, minta maaf. Dan ada isu lah. Ustaz kalau dia tak minta maaf, dia tak maafkan saya macam mana? Okey, itu adalah urusan dia dengan Allah. Kenapa dia tak maafkan? Tapi sebagai seorang hamba, kita kena sentiasa memohon ampun dan maaf terhadap Allah dan juga makhluk-makhluk sekeliling kita kalau kita pernah menyakiti hatinya. Okey. Seterusnya, maksiat, jangan ada maksiat di antara kita. Sesungguhnya maksiat itu adalah sebab hilangnya keberkatan rezeki dan waktu. Jangan lalai lah. Tak guna kalau kita berdoa, mengaji banyak dan sebagainya, tapi pada waktu senggang, pada waktu lapang kita melakukan maksiat. Maksiat ni banyak cara. Tak semestinya kamu melakukan dalam bentuk fizikal. Melakukan maksiat, mencuri ke apa, mungkin tak. Tapi sekarang ni yang paling risau adalah gadget. Gadget kamu yang kamu guna ni, jangan salah guna. Gunalah internet secara berhemah. Jangan salah guna. Jangan hampiri benda-benda website yang maksiat dan sebagainya. Maka Allah jaga kita. Lagi-lagi mata. Sebab mata ni berkait rapat dengan otak. Apa yang kamu lihat, itulah yang akan diterjemahkan dalam otak. Itu yang akan diterjemahkan perbuatan kamu sepanjang hidup. Sebab mata dah memandang. Kalau dengar ni, dengar tanpa pandang, dia dengar aja. Tapi mungkin dia akan lupa sebab dia dengar tanpa nampak. Tapi bila dengar sambil memandang ini, penerimaan suatu benda, maklumat itu akan lebih lagi jelas. Akan melekat pada otak. Lagi-lagi mata ni adalah ibarat mesin betul state. Dia betul state je apa yang kamu nampak, dia akan simpan dalam otak. Kalau benda yang baik, baiklah. Benda yang buruk, na'udzubillah min zalik. Okey, jadi itu sahaja slide Ustaz pada hari ini. Minta maaf, hari ini, minggu ni Ustaz buat secara video rakaman sebagai Ustaz bertugas pada hari ini. Dan insyaAllah ada contoh soalan kemahiran beradab tinggi yang Ustaz share. Kamu boleh baca di belah kanan tu adalah dia punya pembayang. Nak beritahu ajaran sesat di Selangor ada 39 ajaran yang penyeleweng. Dan berdasarkan soalan di bawah, dia nyatakan berdasarkan kerata akhbar di atas, huraikan tindakan anda supaya tidak terpengaruh dengan perbuatan ajaran sesat tersebut. Okey, belah kiri, di kawasan kotak warna purple adalah cara jawapan dia.
Yang pertama kita kena diisi nanti Ustaz akan ajar dalam kelas. InsyaAllah satu hari nanti kalau kita balik semula kelas, Ustaz akan ajar cara soalan kebat. Tapi inilah contoh Ustaz bagi. Kita kena diisi huraian lengkap dan penutup. Barulah kita akan dapat markah penuh 4 markah. Kena ikut format dia. Isi huraian lengkap dan penutup. Kamu baca dulu, nanti next class nanti Ustaz akan terangkan secara lebih terperinci lah. Okay, dan ini adalah latihan pada hari ini 3 bulan 3 2021. Soalannya adalah isi tempat kosong, ada 4 soalan isi tempat kosong. Dan yang berikutnya tulis betul atau salah pada pernyataan di atas. Ada 10 pernyataan, kamu nyatakan betul dan salah. Okey. Untuk kerja rumah ini kamu perlu hantar kepada ustaz. Sebenarnya ustaz maklumkan minggu yang sudah. Ada link di ruangan description group Peringkat Islam Teater 1 kita. Dekat situ ada link penghantaran kerja rumah melalui Google Form. Kamu pilih nama dan kelas dan kamu isi Google Form itu. Upload. Kamu bila siap kerja rumah, kamu snap gambar. Gambar tu ada dalam handphone kan. Jadi bila kamu buka Google Form, kamu upload bahan itu. Pilih gambar yang ada dalam handphone kamu, upload. Ustaz akan semak melalui Google Form. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Wallahu a'lamu bisawab. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin minggu depan, minggu ke-8. Dan Ustaz doakan mudah-mudahan moga Allah terima amal kebaikan kita pada hari ini. Dan cepat-cepat Allah angkat COVID ini daripada muka bumi. Semoga kita dapat bersekemuka balik ke sekolah, belajar seperti normal sedia kala. Okey, baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.